Tuan Syed maknanya cukup mudah Habib-habib mana semua ni biasa diorang akan bawa. Orang-orang mukmin dia akan mudah bawa. Sebab cara yang Allah bagi pada Nabi Muhammad ni adalah cara yang sangat seni. Dia lebih halus daripada seni. Kalau seni tu pun halus dah, kita tak dapat nak terangkan. Orang main silat, mula-mula masuk belajar silat lang ke silat harimau ke, mula-mula masuk, guru tu ajar, buat rimau, bukan rimau jadi kucing ni. Mula-mula kan. Tapi bila dah dia belajar lagi, dia tekun lagi, dia tak peduli orang ejek dia buat lagi sungguh-sungguh. 6 bulan lepas tu kau datang, kau tengok dia betul macam harimau. Wah, harimau lah. Macam harimau lah. Nampak? Setahun lagi kamu datang, kau tengok dah desa rimau aja muka dia. Tadi kan? Gitulah kita nak bertambah gitu. Sampai orang tengok dah tak ada diri kita. Dia nampak wajah kita, nampak wajah Allah. Punya sebati betul-betul kita nakkan tadi hilang diri kita yang ada hanya Allah. Sampai kita tak nak, ya Allah jangan kau biarkan orang pandang muka aku, pandang muka aku. Aku nak orang yang pandang muka aku, pandang kau ya Allah. Nampak engkau ya Allah. Yakin pada engkau. Jangan sampai orang syirik di sempat pandang aku ya Allah. Itu Abu Yazid Al-Bistami. Qutbul Ghaus zaman dia. Dia minta pada Allah gitu. Kita biar orang nampak muka kita berseri-seri, biar orang tunduk dengan kita. Terbalik kita ni. Untuk nafsu kita. Ini tidak, dia mengajakkan orang sendiri pun pandang dia. Jangan sampai orang tu jadi syirik pandang dia. Mana orang tu pandang dia pun dah ingat tafakkaruna. Macam tu. Jadi kita sama-sama dalam majlis ni kita dah dibukakan oleh Allah seluas-luasnya. Maka tak ada hijab kita dengan Allah. Sebab apa? Adakah kita cerita pasal projek 100 juta ni? Ada tak? Kecil kan? Projek tu kecil bagi kita kan? Sebab projek yang paling besar adalah mentauhidkan. Tak ada projek lagi besar. Maka tu kita nak cerita ni je. Bukan nak suruh bangga ni sesuatu kedudukan yang kita nak. Tak nak. Apa yang kita nak? Sebab Allah tahu kita ni nak apa. Allah tahu. Tapi Allah saja suruh malaikat, engkau pergi Ricky tengok ni apa si Ajis dengannya datang daripada KL ni dia jumpa orang Kelantan Macang ni, ada apa ni malam ni? Makan-makan apa kan? Ada apa dia nak ni? Projek apa dia nak? Sajalah Allah Ta'ala dia tahu, dia suruh saja malaikat turun. Malaikat pun turun, ramai-ramai dengar. Tak ada dia cerita apa pun. Ngesakan kau ya Allah, ngesakan kau je semua. Semua diorang gembira bila dengar mengesakan Allah, diorang semua seronok ya Allah. Allah Ta'ala kata bangga. Saksikan itulah kekasih-kekasihku. Allah nak bagi tahu pada malaikat, inilah kekasih-kekasihku. Jaga, kalau nak turun murka Allah, bala tu nak tulis, nak datang susunan Allah akan datang, Allah tahan jangan. Kekasihku ada di sini. Selamatkan satu negeri Kelantan, selamatkan negara Malaysia sebab ada manusia yang aku cintai. Allah rindung. Jadi jangan ingat kita ni lebih tinggi daripada agung, lebih tinggi daripada menteri-menteri, raja-raja. Sebab raja-raja adakah dia sujud menangis pada masyarakat dia? Sujud Perdana Menteri kita sujud, ya Allah selamatkan umat aku di zaman aku, masyarakat aku, ya Allah aku kesian, aku nak bawa dia tauhid kepada Allah. Ada macam tu? Adakah pemimpin kita macam tu? Yang pergi nak taat buat apa? Hati Allah, hati ul amri minkum lah kononnya. Salah pasang kau ni. Kalau dia pemimpin yang betul, dia mesti ikut Allah dan Rasul. Sifat dia sayang pada masyarakat. Ini kau balun. Siapa naik atas balun. Jadi itu. Bila kau dah naik atas jadi pemimpin yang suk, jadi datang pula ulama yang suk, jahanam negara. Tanda kiamat dah tu. Bukan tanda kiamat, dah kiamat dah tu. Sebab apa kiamat? Manusia dah tak nak kepada Allah. Sebut nama Allah, tapi bukan dia nak Allah. Dia tak cinta pada Allah. Sebab dia nak sesuatu daripada Allah. Bila dia dapat, dia sebut nama Allah, tak best lah. Bila dia nak balik, dia sebut nama Allah, best lah. Bila dia dah dapat Allah bagi, dia sebut nama Allah, tak best dah. Kita sentiasa best saja. Syok je. Dapat ke tak dapat, tu belakang kira. Aku yang penting,
Nak dengan kau ya Allah. Tak dapat lain tak kisah. Kemarin semalam saya dah cerita macam mana orang wali Allah ni. 40 tahun ibadah. 40 tahun tiap-tiap malam ibadah, gila-gila punya ibadah. 40 tahun. Kita 2 tahun dah sibuk dah satu kampung tahu dah. Ini 40 tahun. Malaikat pergi jumpa Allah Ta'ala ibarat ni, dia tunjukkan orang ni rupanya ahli syurga, ahli neraka. Yang 40 tahun ibadah tu. Malaikat pun kelang kabut turun, dia pun cakap, Syekh, waliullah, tempat kau Allah tunjukkan dalam neraka lah. Muka Syekh pun tak ada takut, tak ada, biasa je. Tak ada terkejut. Mana boleh aku 40 tahun ahli neraka pula aku? Tak ada terperanjat pun. Relax muka dia. Kenapa kau macam tak ada apa-apa pun tempat kau neraka? Aku nak peduli buat apa? Aku ibadah ni bukan sebab aku takut neraka. Sebab aku melulu kepada dia. Dia nak letak aku ke mana, tu hak dia. Aku penting aku syok dengan dia. Subhanallah. Naik balik malaikat. Pelik betul manusia ni 40 tahun ni hamba kau ya Allah. Dia kata dia tak peduli kau letak kat mana. Yang penting dia asyik dengan kau. Tu aku salah tunjuk sebenarnya. Ibarat gitulah. Nanti saya tambah cerita. Tempat dia dah syurga. Turun balik malaikatnya. Allah kata tempat kau sebetulnya di dalam syurga. Macam tu juga muka dia. Tak ada pun rasa, bersuka. Tak ada. Dia relax juga. Relax juga kau. Neraka pun kau tak ada apa. Syurga pun kau tak ada apa. Apa sebenarnya? Sebenarnya aku hanya beribadah. Nikmat yang Allah bagi 40 tahun tu, aku dah rasa cukup dah. Dia nak letak ke mana aku tak peduli. Dia bagi aku kekuatan 40 tahun asyik ibadah dengan dia. Itu aku dah rasa puas dah. Ya Allah. Kita mau duduk di situ. Sekarang kita kurang didedahkan dengan kita momokkan benda lain. Takut-takut kan. Dah buat ibadah gila-gila babi. Lepas tu dah nak harapkan syurga. Kan salah pasang tu. Bukan saya cakap syurga tu tak betul. Janganlah momokkan gitu. Kita beribadah lillahi ta'ala. Manisnya dapat buat ibadah tu dirasakan. Ustaz, dengan Allah tu tadi, kita duduk dengan siapa sekarang ni? Kan tak ada, kita dia aja yang ada. Rasakan. Tak ada yang lebih nikmat lagi. Ini semua nikmat-nikmat yang ada, Allah jadikan menyatakan diri dia. Jangan kau berhenti pada situ. Kalau nikmat durian tu sedap musangking di situ, jangan kau berhenti di situ. Kau kena letak siapa yang bagi nikmat tu lebih nikmat lagi. Tukarkanlah dalam hidup kita. Baru kita Ini kita tak tukarkan sedap durian aja kita nampak. Kita tak nampak. Ada yang menciptakan dia. Tukarkan. Tidur ni sedap ya Allah, tapi tukar. Engkau tu lagi best daripada tidur ni tadi. Tidur kan best kan? Waktu bila best tidur tu? Waktu dah ngantuk lah. Tapi kalau dia tak bagi ngantuk, siapa yang bagi ngantuk? Kita tukarlah ya Allah, engkau yang bagi ngantuk. Engkau lagi nikmat sebab engkau tak pernah ngantuk. Jadi kita tukarkan supaya bahagia dengan. Jangan tekan-tekan hidup itu. Yang kita kena tekan bila kita tak dengan Allah. Itu kena tekan. Kena perang. Rasa ada diri, tu kena tekan, buang. Engkau ya Allah. Yang lain tak kisah tak. Lawan tu. Bahagia nanti. Bahagia. Ajar anak isteri kita sampai teman-teman kita. Orang Islam akan jadi Inilah Nabi ajar nak jadi kuat. Barulah Nabi kata hadis Fatah At-Tamimi ni di arah timur, arah Kelantan. Yang akan menolong bila Imam Mahdi nak keluar tak lama lagi ni. Dia ni akan menjadi prajurit-prajurit tentera-tentera Imam Mahdi untuk membasmi Yahudi ni tadi. WHO ni apa benda ni? Tentera-tentera Dajjal. Itu pasal ada orang nak vaksin juga 100% supaya semua Fatah At-Tamimi tu semua dah kena injek vaksin. Dia rasa dah semua kena injek nanti Fatah At-Tamimi yang belah timur kita ni dah tak kuat semua. Aku dah masukkan kebatilan dalam badan dia. Dia punya otak dia sewil. Yahudi ni. Padahal dia tak tahu Allah lindung Fatah At-Tamimi. Kau injek 100 kali tak jadi apa dia. Kau masuk batil wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Dia buang semua. Allah lenyapkan. Dia boleh serang. Dia ingat rancangan dia tu. Dia tak tahu rancangan Allah tu yang paling. Dari itu kita pegang betul-betul.
Beruntung kita, Rasulullah kata, kita lah. Peluang kita untuk mati syahid ni sangat mulia di sisi Allah. Peluang. Jangan takut pula. Ini peluang. Mati semua mati. Mati kita semua mati kan? Mati kan? Mati tu jangan risau. Yang risau tak dengan Allah. Mati semua mati. Mati kena COVID. Mati ni mati. Tapi adakah kau ingat Allah kau kena COVID tu? Bukan pasal COVID. Tapi untunglah kau. Tapi kalau kau fikir mati kena COVID, azab lah. Jadi kita kena ingat, mati bila-bila mati. Tapi mati biar mati yang dalam keadaan mulia, menggenggam iman, memelihara iman, menjaga jangan sembahyang lenggang-lenggang, jangan. Itu kita kena lawan. Kalau tak lawan, bila kau nak ikut nanti? Dia punya strategi tu dah 40 tahun Yahudi untuk renggangkan kita, berjaya dia. Kita tak nampak ke? Pemimpin kita ikut dia. Tu cakap dia akan racun yang atas dulu. Orang atas tu melawan dia, gantikan lain. Dia bagi yang ikut cakap dia. Siapa bagi gaji pemimpin kita? Siapa bagi gaji raja kita? Siapa bagi? Rakyat kan kita yang bagi. Cukai kan? Kita lah lantik raja, bukan raja kena ikut cakap kita. Kita bagi gaji kat dia. Betul? Kita salah fikir. Kita ingat dia yang boleh. Aku bagi kau duit. Aku yang ada hak. Itu sebenarnya rakyat lebih berkuasa daripada, tapi kita dah dimomok-momokkan. Lagi nak pilihan raya, diupah sikit, habis kena cocok hidung kita. Jangan, kita ada akidah, kita ada iman. Engkau nak bawa ke mana kami rakyat ni? Nak bawa ke arah dunia, kami tak nak ikut. Kami nak kamu bawa kami ke arah mentauhidkan. Itu Allah tuju. Jangan nak momok-momokkan kami. Biar kita tak ramai, tak apa. Kita katalah 15 orang, tak apa. Jangan kita bersekongkol dengan dia. Ramai pun tapi bersekongkol dengan dia, buat apa? Biar kita 5 orang pun tak apa. Janji kita pegang teguh. Penduduk kafir tak ramai, 7 orang je. Tapi takut raja-raja. Dia berani nak cakap. Itu pasal di ujung ini akhir zaman ni Nabi suruh baca surah hari Jumaat dengan 10 ayat pertama 1 hingga 10 dan 100 hingga 100 hari-hari baca. Supaya kita faham ceritanya penduduk kafir tu, berani menegakkan, diteguhkan lagi Allah Taala, ditambahkan lagi petunjuk untuk menghadapi ramainya yang pemimpin yang sesat. Tapi dia 7 orang, dia berani. Pemuda pula tu. Itu dah penunggu tua pun tak buat macam tu lagi. Dah penunggu tua dah. Bila nak buat kan? Jadi obahlah. Ini maulud Nabi ni, adik-adik Nabi ni kita dapat rahmat Allah yang besar. Kalau ini dah Allah Taala bagi hidayah yang besar, kalau kita tak ubah rugi kita. Bila bas hidayah nak sampai lagi? Sekarang ni kita, ya Allah kuatkan aku ya Allah bila kau dah bagi ni. Jangan kau dah bagi pada malam ni kau palingkan aku balik. Tetap Rabbana la tuzigh qulubana. Wallahi syaitan, engkau yang boleh menetapkan aku supaya teguh setelah engkau selamatkan aku ya Allah. Tolong ya Allah, aku nak selamatkan isteri aku, nak selamatkan anak cucu aku, nak selamatkan jiran-jiran aku, nak selamatkan masyarakat aku ya Allah. Amin. Ya Allah, aku bersyukur pada engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa cukup dulu sikit ni buat. Dan kita buka untuk perkongsian dan pertanyaan dalam 15 minit. InsyaAllah boleh siapa-siapa yang mana boleh saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya tak jawab. Siapa-siapa lain boleh jawab. Dan kalau nak perkongsian, lebih baik lagi. Lagi-lagi saya suka bila cerita-cerita ni ada seseorang tu mengalami makam-makam, diceritakan. Jadi kita sama-sama berkongsi. Dan tak ada siapa tinggi, tak ada siapa rendah. Qul innama ana basyarum. Kita ni Nabi kata, Allah suruh kata sama je manusia, sama je. Namun apa yang dibagi wahyu kepada Rasulullah, kepada kita untuk mengesahkan Allah tu ahli tuju, tak ada yang lebih. Jadi sama-sama insya-Allah kita buka untuk perkongsian dan pertanyaan. Sebelum kita solat Isyak Ya, insya-Allah. Okey, assalamualaikum. Ni ayat apa? Ya. Cerita ya. Tadi Ustaz ada dia. Maaflah terlebih dulu saya tersilap. Tak apa. Saya bukan sini Allah meliputi mana tak ada kita. Apa makna di sini ad-dunia tu dipatung wakilabun. Banyak kaya kata ad-dunia sikit meaning. Kita pergi dalam sikit, ad-dunia tu dipatung wakilabun. Bermula dunia ni bangkai anjing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La tatarraku zarratun illa billah. Kita dapat bergerak sebenarnya kata Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul. Kau jangan salah nak pakai benda tegur tak. Betul. Itu akidah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Bergetar tu. Bergetar kalau ayah cakap macam tu bergetar. Itu yang nak tu. Itu nak. Dia ada sir dia tu. Itu yang mahal tu. Bagus, tak ada. Tu tak payah istighfar, tu bagus. Itu alhamdulillah. Sebab kita menceritakan kebesaran Allah. Untungnya orang hidup dia menceritakan kebesaran allazina yazkurunallaha qiyaman. Maknanya dia tetap menceritakan tentang Allah, bukan bercerita tu atas ada diri. Tetap juga. Hidupmu itu dengan terlihat adanya dirinya. Untuk kenali kan dengan tidak ni. Tak apa. Itu dah. Alhamdulillah. Dia benda ni memang kita kena ulang-ulang. Tak ingat apa. Saya orang ulang-ulang 100 kali pun saya bagus. Benda tu elok kan. Cantik ayah tu. Saya nak orang yang suka bercerita tentang keesaan Allah. Tu. Kita projek ni saya dah bosan dah. Dah talak 3 dah. Dah. Tu. Satu soal lagi, Bos. Ya. Jadi kalau kita kaji pada hadis, wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadan jasad. Bagi siapa kenal diri dia, dia kenal Allah. Bagi siapa kenal Allah, maka binasalah diri dia. Ya. Jadi bila kita dah binasa, kita nak bersyahadah tak boleh. Kita nak semaya tak boleh. Semua tu bukan kerja kita. Ya. Mana kita ni Kat mana kita pula? tak ada. Jadi masa tu kalau kita berasa kosong pun tak boleh lagi. Ada juga lagi. Ada juga. Tu kata tadi kalau selagi dia yang tak sendiri, tangan kekuasaan dia yang lenyapkan kita, tak perlu mana layak. Dia juga yang nak lenyapkan kita. Jadi apabila kita lenyap dah, mana yang mendiri semaya tu dia dah nyata. Mesti. Selagi kita ingat dia, selagi itulah kita masih landai. Sebab kita dah tahu kan, kita ni tidak pernah ada. Al-ata 'alal insanu khinun minad dari lam yakun syai'an. Kita ni bukan mati tau. Kita ni belum disebut apa-apa, Allah Ta'ala kata. Jadi cuba pakai tu. Kalau mati, mungkin kita dulu ada hidup. Allazi khalaqal mauta wal haya. Maknanya disebut mati tu maknanya sebelum kita mati kita ada hidup dulu. Alam roh. Mati pun tidak, hidup pun tidak. Mati dan hidup tak ada. Tak disebut apa-apa. Jadi duduk di situ. Tu jangan ingat diri dah. Jangan. Dia semua jadi nyata kita nampak dia semua dah. Ini sebenar-benar zikir. Wa mar ramaita. Amar baca ilmaita walakin Allah arama. Ada engkau lagi? Tak ada lah. Tak ada lah. Jangan cari lagi lah. Tak ada dia. Jangan. Itu nak dilatih lah. Mula-mula memang lah kan. Tapi bila dah dapat skill ni, bahagia kita. Kita bahagia. Tak mati pun kita tak takut. Sebab kita tak pernah ada pun. Yang ada dia. Apa nak takut mati? Betul? Bukanlah berani sangat mati. Maknanya kita tahulah. Maknanya kita tak pernah ada. Jadi kalau mati hidup, dia yang tahu susun. Pengaruh dia. Dia yang ngarang. Kadang letak ke mana? Mana zikir sebenar-benar zikir itulah. Jadi supaya kita selawat dah. Sebenar-benar selawat ni setelah kita tahu jasad kita ini Muhammad Zahir. Roh kita itu Muhammad Akhir. Dan nyawa kita itu Muhammad Awal. Dan rahsia kita itu Muhammad Batin. Adakah ni yang dikatakan sebenar-benar selawat? Sebab kita tidak boleh nak selawat ke Nabi. Itulah itu cakap kalau kita dah tahu Muhammad Awal, Muhammad Akhir, Muhammad Zahir, Muhammad Batin, keseluruhannya kita tahu itulah sifatullah, sirullah. Jadi sifat Allah tak lain dialah juga. Jadi dia asyik sifat dengan zat, zat dengan dia dengan diri dia berasik. Yang mana ni yang sebenar-benar selawat? Itulah dia. Selawat tu dia berasik dengan diri dia sendiri. Zat dan sifat. Sifat dengan tak Sebab tu dia kata dia sendiri berselawat. Jangan ingat tinggi je Muhammad. Bila kalau kita lurus bendul tak faham.
tingginya Muhammad pada Allah, Allah sendiri selawat. Bukan. Itu diri dia. Mana kalau kita selawat lah misalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana dalam ni ana sifatillah. Sebutan kita tu aja pun bukan kita. Kalam mutakalimun. La dia juga yang dia juga sebut. Tak dengar pendengaran dia. Dia memuji pada dia. Dia nak dengar. Yang dia bagi rasa siapa? Dia juga bagi rasa. Ada kita? Jangan lagi ingat kita lagi. Kulit saya sababa. Boleh Ana sifatillah. Terus pegang wama ramai. Tak ada kita. Bukan kita. Dia semua. Kalau mak kilau Tok kenali itu dia pakai, dia tak pernah ingat nama dia. Kadang bertahun dia tak ingat nama dia. Orang panggil dengan dia, bodoh dia tak pernah ingat nama dia dah. Tapi bila dia teringat nama dia nak mati dah tu besok. Tu rahsia para wali Allah. Dia ada rahsia masing-masing. Dia tahu bila dia nak mati ni, bila dia selalu nak sebut nama dia, mana sana dah panggil nama dia. Fata'uli fi ibadi, mana golongan ibadah tu nak menunggu dia, menyebut-nyebut nama dia. Tapi di sinilah kulit saya sababa. Dia tak sekawan dengan sebab. Wah sababa, sebab mau dia ada. Betul tu? Ya, dia ajalah. Dia ada. Ada pun dia ada. Kita malah tidak pandang. Betul. Malah kalau saya salah. Itu mana itulah nama haji dinaikkan warafa'na lakazik. Nama haji dinaikkan sebab haji sebutkan sebutan tu tanya dia je. Tak ada kita. Dia je. Binasa lah kita, tak ada kita. Binasa lah kita. Bukan binasa yuk. Bukan ambil pisau cucuk. Dia dah. Seronok Ada lagi siapa-siapa nak tukar tuan-tuan Syed? Haji Elan. Jadi kita mengangkat maknanya darjat solat. Sebenarnya solat itu adalah nyambung macam selawat tadi kita dah tahu dah kesudahannya. Sebenarnya dia lah berselawat pada diri dia sendiri. Dia syok dengan solat pun sama. Makna solat tu sendiri adalah dia menyembah diri. Itu solat lah. Tapi kalau kita rasa kita yang angkat takbiratul ihram, kita yang puji Allah, tu tak faham lagi tu. Maknanya seolah-olah kalau kau puji Allah, Allah tu kat depan ke? Salah tu. Allah mana boleh ada di tempat-tempat kan? Jadi macam mana nak buat dia? Tak ada. Semua dia dengan dia. Kuasa dia ada. Kuasa. Semuanya dia. Itu nak ditukar tu. Waalaikumsalam. Macam ni kalau kita pakai satu amalan. Umpamanya begini. Jadi kalau kita kata apa-apa kita guna la maujudina. Boleh kau kata itu? Nama itu ada. Itu memang pakaian kita, ayah. Minta maaf ya, ini kita sebab jarang dengar ya. Jadi kita dimomokkan dengan orang yang tak faham ya. Tapi itu dah pakaian kita. Kata Allah yang pertama, pakaian kau Adam adalah la. Jadi tak ada. La tu tak ada. Kau tak pernah ada. Apa yang aku isikan nanti adalah aku punya cerita dalam hidup kau. Dalam hidup siapa pun cerita aku, baik atau buruk, semua aku yang berkehendak menceritakan. Jadi engkau tu tak boleh nak. Engkau jangan mengarahkan aku. Engkau ikut arahan aku. 24. Jadi kita nak duduk situ baru kita dapat rasa kemanisan hidup kita. Tapi kalau kita jumpa orang yang tak kenal diri, kenal Allah banyak, memang celaru kita dah. Mana satu pun nak pakai. Dia pula entak kita. Kau ni dah ilmu mengaku Tuhan pula. Dia kata kita mengaku Tuhan pula dah. Bukan mengaku Tuhan, tak ada. Engkau pun tak ada, yang ada hanya Allah. Bukan mengaku Tuhan. Dia kata ni ilmu Indonesia yang wali kena pancung ni. Manung kaleng kaulah Gusti. Dia Tuhan menunggal dalam diri dia. Bukan tu istilah gelaran ilmu tu. Tapi dalam bahasa Allah Ta'ala, Kul huwallahu, katakanlah bahawa aku ni Esa. Tapi kata-kata yang kau kata aku Esa ni sebenarnya aku mengatakan aku yang Esa cukup. Tu tadi. Tu tadi. Jadi bila dia tajalikan pada situ sifat, tajalikan lagi kepada asma, tajalikan kepada af'al. Jadi kita tengok bentuk tu, kita nampak di sebalik bentuk ada nama. Bentuk saya begini, nama saya Aziz. Kalau bentuk lain pada ni panggil Aziz, lain. Mi ke dia mungkin kan?
Tapi kalau bentuk saya lagi ni, nama saya Aziz, sifat saya begini. Langsung itulah keseluruhan zat saya. Keseluruhan zat tu adalah bila dah kita tahu apa af'al dia gini, asma' dan nama dia gini, sifat dia gini, keseluruhan tu zat. Jadinya akulah zat, akulah Muhammad, akulah Adam. Dia ialah tak ada nampak lain dah. Pakai nama tualu apa pun kita nampak. Contohlah kita nampak kipas. Jadi kalau orang yang dah faham pakai nama tualu fasama, dia dah tak nampak kipas. Dia dah nampak siapa yang menyejukkan dia. Sebab kalau dikaji kipas tu besi siapa jadikan? Kalau karen tadi, karen yang menggerakkan, karen ni ambil pada air siapa jadikan kuasa? Jadi dia dah kaji tauhid, tak ada satu pun benda ni ada kuasa. Yang ada kuasa Allah yang menyejukkan. Dia mendatangkan angin. Kipas ada, angin tak ada, boleh ada angin. Angin tak ada, kipas tu jalan, mana ada angin? Jadi kita nampak siapa yang menjadikan tu kita nampak. Pakai nama. Jangan kata si Haji kata apa pun kita nampak Allah. Surah ni dalam Quran ni kata. Jadi kita pun tak faham, kita kata faham, dah aku yang kena pula jadi. Dia kena nampak kipas tu kata, si Haji kata kipas tu wajah Allah kipas. Lah, saya cakap bukan wajah tu kipas, jangan sebalik kipas tu tadi. Sebalik besi tu siapa jadikan? Material tu segala-gala siapa jadikan? Jadi kita dah tak nampak yang lain. Itu orang yang siapa ada lighter? Saya nak bagi jelas sikit lagi. Mananya. Saya nak bagi jelas sikit lagi Sikit lagi, minta maaf ya. Jadi kalau profesor ni dia ajar anak murid dia. Ni nak ambil PhD, dah nampak sijil lah kira. Anak murid nampak apa ni? Api. Semua. Nanti guru dia kata, kau ni tak layak lah ambil PhD besok. Kenapa guru? Kau nampak api lagi, aku dah ajar kau kan? Jangan nampak api. Panas. Betul? Kalau orang bijak, dia tak nampak api dah, dia nampak apa? Panas. Tapi kalau orang ahli bijak, Allah Ta'ala kata lagi dia nampak apa? Dia tak dapat panas, dia dapat siapa jadikan panas tu? Lagi bijak lah. Itulah maksud saya. Boleh faham jadi kita nak gitulah dimaksud pakai nama tu. Sampai kita tauhidkan kita nampak. Kita tak nampak kipas, kita tauhidkan Allah. Itu bau mata kita, pandangan kita tahu. Tauhid. Kalau tidak kita syirik, kita nampak benda tu lagi. Ada dua, ada. Allah yang menjadikan nikmat ni, Allah yang merasai nikmat dia. Ya, dia memuji dia nak ceritakan diri dia. Mana ada ceritakan yang lain? Kita je tak mengaji. Kita kata nak cerita hal kita, kan? Cerita B. Ramlee, nak cerita James Bond kan? Itu bukan nak ceritakan. Itu pandang. Walaupun dia nak cerita P. Ramlee, kita olahkan. Olahkanlah. Dia cerita James Bond yang terbaru kita olahkanlah. Sebab dia tetap menceritakan mengesahkan Allah. Walau huruf tu huruf alif, walau huruf titik, tetap mengesahkan Allah. Alif 7 dia mengesahkan. Sebab titik tu asal daripada air laut. Air laut berasal daripada dakwat. Untuk nak menceritakan kalimat turah. Untuk ilahun wahid. Daripada alif jadi ba jadi ta. Semua daripada titik tu daripada Nur Muhammad daripada zat. Cerita siapa? Ada ragu lagi? Ada was-was? Tak ada dah. Bahagia tak? Bahagia kita. Ajar anak isteri kita. Ajar anak kita biar selamat dunia wal akhirat. Bukan di akhirat pun nak selamat. Ni kata dia dunia lagi kita dah selamat. Sebab apa? Di dunia lagi kita dah dengan Allah. Tak nak lain. Itu tanda-tanda di akhirat nanti akan bahagia. Bila tak dunia tak dengan Allah, mancinglah tu lah ni lah, sibuk projek ni tak habis-habis. Bukan saya cakap tu tak betul, tapi tak habis-habis tu je. Kita rasa itulah nikmat. Itu istidraj namanya. Allah bagi supaya bertambah jauh dengan Allah. Hai, bahaya tu. Banyak manusia kena beletan tu. Jangan salahkan Allah. Allah bagi kau ingat Allah syokkan kau. Padahal ada orang tanya Imam Junaid al-Baghdadi ke Hasan al-Basri, dia tanya, mengapa aku hidup ni aku tak buat solat, tapi Allah tak hukum aku, dia kata. Dia tanya dengan Hasan al-Basri, wali Allah ke Imam Junaid, lebih kurang gitulah. Dia tanya dengan wali Allah macam tu. Wali Allah tanya, engkau solat? Tak solat? Solat biasalah, tapi solat tahajud dah buat tengah malam. Tak, itulah hukuman Allah, dia kata. Nampak? Kita ingat tadi
kita ni Allah tak ada hukum apa, kita kat dunia kita dapat macam-macam, kita rasa macam Allah suka kita. Jangan. Bukanlah saya tak suruh sangka buruk, bukan. Kita tengok ada tak tengah malam kita syok dengan Allah, hidup kita bahagia tak dengan Allah. Kalau tak ada, itulah hukuman sebenarnya. Tapi kalau kat dunia kita rasa bahagia dengan Allah, yang lain tak dapat, tapi itulah kita bahagia dengan Allah. Jangan tukar lagi tajuk lain. Mari kita solat dulu. Okey, insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.